Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita ada satu sesi ladap ICT. Sebenarnya PDPR saya ni tak adalah hebat mana pun. Tapi secara teknikal ni few benda saya reti lah, saya faham lah. Jadi saya buat hari ni ladap ICT, tajuknya penggunaan Google Meet untuk PDPR berkesan. Kita ada lagi beberapa, kalau nak ikutkan mungkin dalam sebulan lebih lah. Kalau kita ada rezeki buka sekolah 1 bulan 11 kan. Jadi kita, apa kata kita elevate sikit, naik taraf sikit GM kita untuk kita buat PDPR dengan anak murid kita. Okay, sebelum kita mula, terima kasih atas kehadiran semua. Okay, berusaha Cikgu Joha, okay, GPK Pentadbiran. Saya nampak ada Puan Asfalila. GB tadi dia mesej saya dia tak dapat nak join sebab dia ada Webex hari ni, ada meeting. Pentadbir lain ada. Puan Harni tak ada. Ustaz Zaid tak ada. Okey, tak apa. Ustaz Zakaria ada. Okey. Baik, sebelum kita mula saya ikut Ustaz Cik Muhammad Bahrain untuk bacakan doa untuk memberkati majlis kita pada hari ini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Nurhanina. Okey, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram wal izzati allati la turam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa limuallimina wa lijami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا فواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجحنا في الامتحان في الدنيا والآخرة. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Teruskan. Amin, amin. Okay, terima kasih Ustaz Bahrain. Sebelum saya mula, Cikgu Johan nak cakap apa-apa dulu ke? Ada tak Rina? Teruskan je lah. Baik. Okay, terima kasih Cikgu Johan. Okay, baik, kita mula. Baik, ladap kita untuk hari ini adalah sepenuhnya berkenaan dengan Google Meet. Tapi kalau ada soalan-soalan berkenaan dengan benda-benda lain, kalau saya boleh jawab, saya jawablah. Okey, tujuan untuk macam saya bagi tahu hari tu dalam mesej, tujuan untuk saya buat ladap ni adalah untuk memperkenalkan feature-feature baru yang dekat dalam Google Meet. Lepas tu beberapa cara lah untuk kita guna Google Meet ni dengan lebih menarik, okey, dengan lebih enticing lah untuk ajak murid kita masuk kelas kita. Okey, yang pertama berkenaan dengan cara untuk cikgu jadualkan kelas Google Meet. Jadualkan kelas Google Meet keluar dalam kalender dan murid boleh tengok dekat dalam kalender Google Classroom dia. Okey, jadi saya akan tunjukkan cara dia. Kalau cikgu ada standby laptop, cikgu boleh straight away buat lah.
Jadi saya boleh tengok terus dekat kalender. Cikgu dah buat, ada keluar terus dekat kalender Google Classroom tu. Okay, yang ni saya share ni. Ini adalah saya punya entire screen macam mana saya nampak cikgu, macam ni lah keadaan dia. Okay, jadi sebab sekarang saya gunakan ID sekolah. Jadi saya nak pergi dekat ID saya. Jadi saya buka Chrome. Kalau cikgu perasan Chrome kita sebab dia dah upgrade kan. Jadi cikgu boleh letak person. Cikgu boleh letak semua ID Gmail ataupun Google yang cikgu ada. Macam saya ada 4. Okay, 2 Gmail dengan 2 MOE. Jadi cikgu boleh setting kat sini. Macam mana cikgu nak setting? Cikgu klik add tu. Lepas tu cikgu sign in lah dengan ID cikgu. Jadi cikgu boleh setting. Jadi bila Chrome keluar macam ni, cikgu select mana satu yang cikgu nak guna. Jadi kalau kita PDPR, kita nak masuk Google Classroom, kita nak buat GM, kita terus select ID MOE. Jadi ini adalah laman Google Chrome di bawah ID MOE kita. Ini cikgu tengok sebab dia memang home dia, home untuk ID MOE ialah ada 5. Ini Digital Education Learning Initiative Malaysia. Okay, kejap lagi saya akan ajar tips-tips untuk memudahkan kerja kita menggunakan laptop hari-hari. Okay, tapi hari ni kita nak tengok macam mana cara jadualkan Google Meet. Saya dah pernah tunjuk dalam video. Lepas tu Cikgu Barin dengan Cikgu Aiman pun pernah share macam mana cara untuk jadualkan. Tapi hari ni kalau boleh, kalau cikgu ada betul-betul dekat depan PC ni, cikgu boleh try. Cikgu buat sekali dengan saya. Okay, dekat bahagian new meeting ni, sebab selalunya saya cadangkan buka je enter a code or nickname, tulis je kat sini kelas sains 29 September. Lepas tu boleh terus join. Tapi cikgu boleh guna link tu sekali je. Macam pagi-pagi tu kita nak start kelas pukul 8, 7.45 cikgu dah create link. Okay, sekarang ni kita nak senang je, kita tak payah buat macam ni dah. Kita pergi pada new meeting. Lepas tu klik pada schedule in Google Calendar. Kalau cikgu ada PC, boleh buat sekarang. Kak Z, kalau ada depan PC, boleh buka new window, boleh buat ni sekarang. Okay, sebab ada cikgu tanya saya. Ya. Buka new window tu nak tekan Google Meet, Google apa tadi? Yang nak keluarkan yang ni. Google Meet ni tengah Google Meet kan? Okay. Ni tengah Google Meet. Akak klik kanan, buka another Chrome. Kat Chrome, lepas tu akak dah masuk dah akak punya nama. Lepas tu akak tak jumpa pun yang tu. Yang ni. Secure video conferencing ni. Tak jumpa pun. Google Meet lah. Type Google Meet. Cari Google Meet. Google Meet. Sebab memang ada bookmark. So cikgu cari Google Meet, pergi dekat Meet Google tu, dia akan keluar ni. Jadi cikgu boleh hands on. Sebab saya nak check kejap lagi dekat classroom Google Meet. Google Meet. Okay, masukkan bookmark. Alright. Tak apa, bookmark tu kejap lagi. Okay. Lepas tu new meeting. New meeting ni, klik new meeting. Lepas tu klik schedule in Google Calendar. Alright, okay. Okay. Yang lain pun sama. Yang lain pun boleh. Siapa yang tengah on laptop, boleh buat straight away. Buka Google Meet. Okay, dia akan keluar macam ni. Nampak tak? Okay, dia akan keluar macam ni. Jadi cikgu add title, kelas apa? Kelas sains ke? Kelas matematik ke? Okay, kalau macam saya, kelas sains tahun 4. Kelas sains tahun 4 saya, hari Selasa, pukul 8 pagi. Jadi hari ni hari Khamis kan? So kita select hari Selasa. Selasa ni dah lepas. So Selasa next week. 5 hari bulan. 5 Oktober pukul berapa? Setting terus pukul 8 sampai pukul 9. 8 sampai pukul 9.
Okay. Yang bahagian all day ni tak perlu tick, tapi dekat sini perkataan does not repeat ni cikgu boleh tengok dekat drop down dia. Kat sini ada option. Cikgu boleh pilih daily, weekly on Tuesday, monthly on the first Tuesday ataupun sebagainya. Katalah cikgu memang akan buat kelas sains tu pukul 8 tahun 4 tu hari Selasa setiap minggu. Kita tak ambil kira lah yang cuti tu apa semua tu kan. Tapi cikgu nak weekly, tetap minggu. Memang akan berlaku pada hari Selasa pada pukul 8. Jadi cikgu terus klik kat situ weekly on Tuesday. Okay. Step yang kedua, dekat bawah ni dia dah tulis dah event details, join with Google Meet. Ini nanti dia akan generate link tu. Tapi perkara paling penting sekali yang cikgu perlu buat ialah pergi pada gear ni, setting video call options ni, cikgu kena untick bahagian quick access ni. Benda ni saya ulang banyak kali, few times juga saya ulang dekat dalam video tutorial saya. Jadi cikgu klik yang quick access ni, cikgu untick. Kita tak nak tick yang tu, kita untick. Lepas tu kita save. Okay, breakout rooms tu nanti saya tunjuk kemudian. Dan cikgu scroll ke bawah. Saya kecilkan sikit. Okay, cikgu scrollkan ke bawah. Dekat bawah ni ada allocation, notification apa semua tu tak perlu. Tapi dekat kalender ni, cikgu tukar kepada nama kelas yang cikgu ajar. Bila cikgu klik, dia akan keluar senarai kelas tau. Kelas yang kita sebagai teachers. Jadi cikgu klik kelas tu. Macam saya pukul 8, 4 helium. Okay, pukul 8 tu 4 helium. Jadi kena letak 4 helium 2021. Saya dah nampak dah few cikgu memang dah buat macam ni dan dah tagging kelas. Nanti kita tengok dekat kalender Okay, so jadi 4 helium 2021. Okay, dan yang bawah-bawah tu tak perlu dan cikgu boleh save. Okay, bila cikgu save, dia akan masuk dalam kalender. Ini kalender saya. Kalender 5, kalender MOE saya. Jadi tadi yang kita dah setting tadi untuk bulan Oktober. Ni, sorry lah kalender saya penuh Tuesday, ni kelas sains tahun 4. Dah ada kat dalam ni. Okay, mana link dia? Kan, mana link dia? Ni lah link dia. meet.google.com DTYHGQQFQI. Cikgu klik je copy conference info. Lepas tu cikgu boleh simpan dan masukkan dalam WhatsApp. Okey. Jadi link ni, link yang sama boleh diguna setiap hari Selasa. Setiap minggu. Link yang sama. Okey, kalau cikgu tengok the next weeknya, ni 12 hari bulan. Okey, link yang sama. DTYHGQQFQI. Yang next weeknya pun link yang sama. Ni. Contoh macam saya hari Isnin ada sains kelas tahun 5. Pun link yang sama digunakan setiap minggu. Jadi link tu cikgu boleh guna repeatedly bagi pada murid, letak pada portal atau dekat mana-mana. Tapi link yang sama, murid boleh masuk, tapi murid takkan masuk selagi cikgu masuk. Selagi cikgu tak masuk. Macam tadi, masa saya nak masuk awal-awal tadi, Cikgu Johar dengan Kak Jaya dah dekat luar. Cikgu Johar dengan Kak Jaya tak boleh masuk. Betul kan Cikgu Johar? Cikgu Johar hanging je, cikgu ask to join. Sebab tak boleh masuk. Sebab saya tak masuk lagi. Jadi bila saya masuk, bila saya masuk, baru Cikgu Johar dengan Kak Jaya yang awal-awal tadi, 2.10 tadi, baru boleh masuk. Jadi bila cikgu masuk, dekat host controls ni, cikgu nampak dekat host control ni, dekat bahagian quick access ni, dia akan untick. Sebab masa awal-awal tadi, kita dah untick masa kita save dekat schedule calendar tu. Jadi nak memudahkan cikgu supaya cikgu tak terpaksa klik admit, cikgu tick balik ni bila cikgu masuk kelas. Macam hari tu cikgu Fifi ada call saya.
Dia kata semua nak kena admit. Murid masuk MOE ke, murid masuk Gmail ke, kena klik admit. Kalau 40 orang kali klik admit. Jadi kalau kata cikgu tak nak tick quick access ni, sebab kita macam nak mudah kan. Jadi cikgu boleh install ni, extension ni. Saya pernah sebut pasal extension ni sebelum ni. Sorry. Saya pernah sebut Google Meet Auto Admit. Once je cikgu masuk Google Meet, cikgu tak tick pun quick access ni, tapi semua murid cikgu boleh masuk. Sebab tu tadi bila saya masuk je, Kak Jaya dengan Cikgu Johar boleh terus masuk. Masa tu saya tak tick lagi pun quick access ni. Itu sebenarnya kebaikan lah, kelebihan kita schedule kita punya GM ni. Okay, jadi bila GM ni kita dah schedule dekat dalam kelas, jadi murid akan nampak. Okay, sebab dekat kita punya portal, okay, Cikgu Aiman dah masukkan dekat portal kita. Nampak kan? Okay, dekat bahagian murid. Okay, ambil kelas contohnya tahun 5 tadi kan. Contoh saya pergi dekat 5 Krypton. Dekat bahagian bawah tu, kat bahagian bawah. Okay, Cikgu Aiman dah embed kalender. Mana? Tak ada. Hari tu ada. Aman, mana kalender kau? Okay, sebenarnya kalender tu daripada kelas diorang. Daripada Google Class murid tu. Jadi kalau murid tengok kalender dekat Google Class dia, Google Classroom dia, kalender tu dah ada, dah menunjukkan sini kalender ni, kalender yang murid punya tu, ni cikgu punya. Ni saya punya, ni cikgu punya. Jadi kalau murid punya, kalau dia klik kalender, dekat kalender tu ada bagi tahu ada kelas. Ada kelas menggunakan Google Meet. Dia akan bagi tahu dekat situ. Itu untuk murid lah, kalender untuk murid. Sebab tu saya minta cikgu terus setting GM ni for every week untuk kelas cikgu, so that saya boleh tengok dekat kalender sekolah. Kalender untuk saya gunakan kalender sekolah ni. Ada yang dah buat tak? Akak dah buat, cuba tengok. Ada tak sambil-sambil ni? Dah buat. Akak dah buat, cuba tengok lah. Okey, jap. Ni kalender sekolah tengok banyak. Okey, Monday ni 2 beta dan 2 sigma. Cikgunya tak tahu. Saya tak pasti cikgu apa kat situ. Tapi dah ada lah. Okey, 2 beta dengan 2 sigma hari Isnin. Okey, Kak Z tadi kelas darjah berapa? Krypton, 2 DLP. 2 DLP hari apa? Hari Selasa. 5 hari bulan. Hari Selasa. Hari Selasa 5 hari bulan. Kat sini lah sepatutnya kan? Tak ada Tak ada. Salah lah tu. Ni kelas Nina, bahasa. ada nak tanya. Ya, siapa tu? Fairuz. Fairuz. Kalau saya nak setting guna apps, kan dia ada apps Google Calendar tu kan? Tak boleh setting untuk kelas ke? Saya ada buat tapi tak ada pun yang untuk kelas-kelas tu. Dekat apps tu, dekat bawah tu dia tak ada option untuk pilih kelas kan? Tak ada. Rasanya dekat apps tak boleh. Sebab tu macam kita buat je dekat laptop dulu. Okey. Assalamualaikum, Kak Lina. Kak Lina nak tanya. Saya Frida. Contoh kalau kita gabung kelas kan, dekat kalender tu
Belum ni saya buat tapi saya tak stick lah dua kelas tu, saya stick nama je. Macam mana nak buat dekat kalender tu dia ada kita nak pilih 2 kelas. Kan tadi akak cakap 1 kelas kan kita pilih. Oh, dekat kalender tu 2 kelas. Dekat kalender tu juga kan kalau ada gabung kelas kan. Rasanya kita namakan je tapi tak boleh select. Dia boleh select. Tak boleh lah kan? Dia boleh just namakan je. Nama kita lah kan? Macam tak payah ubah lah situ kan? Tak payah. Tapi dekat nama tu tulislah. Tulis apa? Dekat nama kelas tu tulislah. Kelas apa? Kelas agama. Kat atas tu. Dah tulis kat atas. Tajuk atas kan? Tulis dekat atas tu yang dekat bahagian title tu. Tulis 2 kelas. Macam tadi kan ada nampak kelas matematik. Ada 2 kelas. Tapi kalau kita nak add ke kalender sekolah tu macam mana? Nak add dekat kalender sekolah tu hanya boleh 1 je. Ini dia. Tekan kat mana tu? Sini je lah. Macam bunyi. Kejap Sorry. Tak apa. Okey. Kita pergi dekat tu tadi. Okey, lagi sekali akak tunjuk. Okey, ni kan kelas sains tahun 4. Kat sini boleh pilih 1 je. Pilih 1 je kalender. Katalah saya nak 2 kelas. Kat sini 4 helium, 1 kelas je kita boleh select dekat kalender. Tapi dekat sini, kat add guest ni, tak boleh juga sebenarnya. Jadi dekat nama atas ni, nama atas ni je tukar 4A dan 4H. Saya tak pasti sama ada boleh duplicate ataupun tak untuk kelas yang kedua. Saya tak pasti dia punya link tu akan sama ataupun tak. Sebab saya tak pernah buat. Boleh. Mana tu? Aiman cakap boleh. Maksudnya boleh duplicate untuk kelas alpha macam tu. Hello? Aiman? Senyap dah. Okey, tak apa, nanti saya share balik. Yang tu. Maksudnya satu link nak digunakan untuk 2 kelas, tapi cikgu nak dua-dua tu muncul dekat dalam kelas yang sama. Jadi saya rasa macam boleh duplicate kat sini kot. Ataupun copy kat situ. Ni copy tu. Copy tu. Nanti dia keluar kat kalender dia ada tulis double. Oh, dekat kalender tu ada double. Start kelas. Lepas tu yang pastikan bahagian yang bawah tu, saya tak jelas lah pakai handphone dah ni. Yang kat bahagian default visibility tu kasih open. Kat sini default visibility ni kasih public. Baru dia keluar. Alright. Kalau tidak nanti tak ada tulis busy. Kalau tak nanti tak tulis busy. Okay, so dekat bahagian public ni, ni dekat bahagian default visibility ni tulis public. Lepas tu dekat more actions ni tadi kita copy ke kelas yang satu lagi. Okay, boleh Syahidah? Boleh Kak, boleh. Okay, nanti kita try and error. Kita try je benda ni. Sekejap. Alright, baik. Okay, itu berkenaan dengan schedule. Ya? Syikin. Okay, Kak Nina, saya nak tanya. Sebelum ni saya pernah buat juga guna Google Calendar. First time try. Lepas tu masa kelas tu, guna link tu untuk satu DLP. Tapi masa tu, apa yang jadi, semua student tak dengar suara saya. Kenapa? Sampai saya kena generate link baru waktu tu. Semua student tak dengar. Masa setting audio tu, kan masa setting audio tu, tengok betul-betul tak setting audio tu macam mana? Dah. Ni, kat sini. Dah. Masa tu memang setting semua okey. Saya set tukar try and error all setting semua tapi tak dengar suara. Sampai tukar link baru boleh. Baru dengar suara kan? Tu macam tu pun akak tak pasti, tak pernah berlaku lagi. Tapi dekat bahagian noise cancellation ni, akak tak suggest korang tick lah. Ni, bahagian noise cancellation ni. Sebab nanti bila kita record, suara kita akan jadi sangat dalam. Jadi bila kita nak
nak upload balik video kita, nak tunjuk dekat orang lain, suara dia sangat slow. Jadi tak saja yang click noise cancellation ni, tapi yang bahagian speaker dengan suara tu, yang tu agak kurang pasti kenapa berlaku macam tu. Jadi kalau rasa schedule tu tak sesuai, maksudnya macam flow dia tak okey dengan kita, so kita create je lah link. Setiap kali kita nak buat kelas tu, kita create je new meeting. Share je link tu. Okay. Alright, baik. Berkenaan dengan alright, welcome. Okay, berkenaan Nah, akak dah cuba tengok nah. Mana? Akak dah cuba 2 DLP dengan 2 helium hari Selasa 5 hari bulan. Sehari je ke? Sekali je ke? Sehari tu ada dua kelas. Sehari tu ada 2 kelas. Akak tak boleh join sebab dia tak sama. Yang ni ada kelas sains, lepas tu kelas bahasa Melayu dengan Asal tak jadi. Tak apa lah. Akak buat je lah yang biasa-biasa je. Ada kelas bahasa Melayu, kelas sains tahun 4 dengan kelas bahasa Arab 6 DLP. Itu je ada. Ni dekat nak punya kejap. 5 Oktober Fee. Tu dah ada. Ni. Alright. Okay. Alhamdulillah. Thank you. Alright, welcome. Okay, so boleh guna link ni. Baik. Seterusnya berkenaan dengan macam hari tu masa awal-awal macam tahun-tahun sudah, saya galakkan cikgu, saya ajar cikgu cara untuk ambil link Google Meet tu dekat kita punya classes kan. Macam Fairuz pun pernah cakap hari tu, dia punya kelebihan ialah murid akan masuk dengan ID MUI sahaja. Tapi malangnya link yang ada perkataan lookup ni, lookup ni contohnya dekat 6A ni ada perkataan lookup ni, kita tak boleh nak setting dia macam tadi. Macam kita setting schedule tu, kita untick quick access tu, kita tak boleh nak setting yang tu. Sebab tu bila kadang-kadang cikgu pakai link ni tapi cikgu tak jadi host, murid yang dah masuk dulu pagi tu, dia masuk lepas tu tengok tak ada orang, dia keluar. Tapi dia leave call, dia tak end call. Dia ada perbezaan leave call dengan end call. Kalau cikgu tengok kat sini, bila cikgu klik merah tu, leave call tu, dia ada 2. Leave call dengan end call. Kalau dia leave call, dia akan hanging lagi jadi host. Sebab tu bila kita masuk, kita jadi third party, kita jadi peserta. Kita bukan jadi host. Susah cikgu kalau kita masuk kelas kita tapi kita tak host. Jadi susah. Kita nak mutekan murid pun susah. Kita nak disable message pun susah. Jadi senang kita create link tu sendiri. Memang boleh, kalau saya bincang dengan admin delima yang lain-lain, memang diorang galakkan guna yang lookup ni. Tapi malangnya itulah. Jadi kalau nak guna juga lookup, boleh. Tapi lepas cikgu habis kelas, cikgu kena regenerate balik link ni. Ni kan lookup ni, cikgu kena regenerate balik. So for the next class, cikgu pakai juga link daripada sini, tapi kod dia akan berubah. Itu je cara yang boleh supaya supaya murid tak guna semula link tu. Okay. Alright. Baik. Seterusnya. Berkenaan dengan feature dekat dalam Google Meet ni. Okay, dalam Google Meet ni. Kalau macam saya, sekarang saya tengah present the entire screen. Bila cikgu present, setiap kali kalau cikgu present, dia akan keluar macam ni. Cikgu punya presentation akan berada di sebelah ni dan murid cikgu dan muka cikgu ada kat tepi ni. Katalah cikgu tak nak, cikgu nak present tapi cikgu nak tengok semua muka murid. Cikgu unpin je cikgu punya
presentation. Jadi cikgu boleh nampak semua muka murid ni. Okay, kalau macam saya sedang guna dua device ni lah. Sebab saya nak dengar suara dan nak tengok flow. Okay, tapi kalau nak guna dua device, make sure satu device tu sama ada cikgu dekat phone cikgu ni, cikgu off dia punya audio ataupun cikgu pasang headset, headphone, earphone. Okay, supaya tak ada gema. Okay, supaya tak terganggu dia punya suara tu tadi. Okay, jadi apa feature yang ada untuk Google Meet sekarang? Okay, macam saya dah pernah bagi tahu dulu, sekarang kita dah boleh accommodate 250 peserta. Jadi kalau kita nak panggil parent satu aliran pun, katalah, ataupun kelas nak buat taklimat untuk tahun 6, nak panggil semua tahun 6, 180 orang, dah boleh. Kalau dulu tak boleh, dia 100 je limit. Sekarang semua ID MOE guru, kita dah upgrade, KPM dah upgrade untuk terima maksimum 250. Okay, lepas tu KPM dia bagi dia bagi 5. Dia bagi 5 content manager. 5 ID untuk content manager dan 1 ID untuk macam saya pakai sekarang ni lah, untuk sekolah punya ID. Keistimewaan dia ialah boleh boleh buat live broadcast. Kalau cikgu perasan sekejap saya tengok kat sini. Jadi kalau kata panitia ada event, macam panitia nak buat event ke apa, tapi dalam masa yang sama panitia nak live broadcast pun boleh. Okay, boleh guna ID CM tu, content manager tu dengan ni ID sekolah saya tak boleh bagilah. Tapi boleh guna ID CM, content manager. Dia boleh live stream kat sini. Dekat sini saya tunjuk itu satu info lah, satu info. Kalau kita nak buat event, nak GM, tapi dalam masa yang sama kita nak buat live broadcast. Okay, so KPM ada bagi 5 lagi IDCM. Okay, baik. Itu extra berkenaan dengan Google Meet. Jadi layout Google Meet ni tak berubah pun. Tak ada apa pun. Tapi kalau cikgu perasan, kita tak boleh change background. Bukan tak boleh change background. Perkataan change background tu dah tak ada. Kalau cikgu perasan lah. Tapi sebenarnya dia ada dekat sini. Apply visual effects. Dia ada dekat situ. Kan cikgu nak tukar background tu, cikgu nak blurkan belakang ke, kat sini sebenarnya. Bukan sebenarnya change background tu dah hilang, tapi dia dah tukar nama. Okay, apply visual effects. Lepas tu, satu lagi saya sentiasa galakkan cikgu change layout dan drag bahagian tile ni. Cikgu pilih bahagian tile dan drag sampai hujung, sampai maksimum. Okay, kalau macam sekarang, kita ada 73 peserta, 73 participants. Tapi kita tak samalah macam Zoom. Sebab Zoom dia ada 2-3 window. Kita boleh next pergi tengok cikgu-cikgu tengok anak murid kita yang sebelah tu kan. Tu tak ada. GM tak buat lagi yang tu. Okay, tapi maksudnya paling maksimum cikgu boleh nampak dalam satu layout ni 40. Okay, kalau besar lagi boleh 50. Kalau macam saya, kalau katalah nak ambil gambar kan, jadi cikgu kecilkan cikgu punya window ni. Sampai dapat berapa yang boleh. 50. Okay, ataupun lebih daripada 40. Baru keluar muka ni. Itu cara je. Cikgu kecilkan cikgu punya screen ni. Window cikgu. Window Google cikgu ni. Okay, itu cara dia. Alright, baik. Okay, feature yang baru yang ada dekat Google Meet. Ni ada simbol ni, simbol activities ni. Ada simbol macam Squid Game ni. Okay, dia ada tambahan feature. Okay, breakout rooms, polls, Q&A. Recording ni memang ada dan juga whiteboarding. Whiteboarding ni sebenarnya Jamboard.
Jamboard ni kalau cikgu nak pakai kan, cikgu macam nak buat soalan, lepas tu cikgu nak murid tu jawab atas tu. Jawab atas Jamboard tu. Pun boleh. Cikgu start lah new whiteboard. Lepas tu cikgu share. Macam ni kan. Share. Some people need access to the file. Okay, cikgu share semua ni. Okay, anyone with the link can view. Cikgu boleh tukar sebagai share with 70 people sebagai editor. Lepas tu kita send. Jadi cikgu akan dapat link tu. Jadi cikgu boleh access Jamboard tu. Saya rasa ada beberapa cikgu yang dah pakai Jamboard ni. Yang dah guna Jamboard ni. Okey, itu berkenaan dengan whiteboarding. Okey, kita pergi dekat polls dulu. Okey, kita try polls ni dululah. Alright, contoh kalau macam cikgu nak tanya, simple je. Cikgu nak terima jawapan yang cepat, respon yang cepat daripada murid. Kan, kalau macam dulu saya pernah buat taklimat untuk murid tahun 6, saya nak tanya siapa ada, adakah awak ada laptop ataupun tidak? Saya nak tahu bilangan je, berapa orang yang ada, berapa orang yang tak ada. Jadi saya terus buat poll. Kat situ jadi murid terus jawab. Jadi saya boleh terus dapat, okey ada dalam 60-70 orang. Jadi capailah matlamat saya. Saya kalau boleh nak lebih 40 ada laptop supaya saya boleh jalankan program saya. Okey, contoh macam ni, saya buat poll, dia akan keluar dekat cikgu. Cikgu cuba jawab poll tu. Okey, senang je soalan saya. Dah makan? So, cikgu save poll tu, lepas tu cikgu launch. Poll tu akan keluar dekat cikgu, cikgu boleh select bahagian polls ni, bahagian aktiviti ni dan jawab. Cuba jawab. Tu, okey 6 votes. Dah 2 votes. Belum, kesiannya. Tak jawab lagi. Okey, 10 orang. 10 orang dah makan. Okey, dia akan keluar kat situ. Jadi cikgu boleh immediately dapat cikgu punya kan soalan cikgu tanya soalan tu kan. Cikgu boleh immediately dapat jawapan dia. Berapa orang yang dah makan, berapa orang yang belum makan. Okey, katalah tengah-tengah nak buat poll tu, cikgu kat mana? Tak jumpa bendanya. Kat mana cikgu? Cikgu nak kena tunjuk. Cikgu saya pakai telefon ni. Tak nampak kat mana. Okey, jadi saya try tunjuk pakai phone. Sekarang ni saya tengah present, tapi sekarang saya present dengan phone saya. Okey, ni phone. Right, dekat titik 3 tu ada gambar lambang activities tu lah. Jadi cikgu tunjuk macam tu. Cikgu tunjuk kat murid macam tu. Cikgu pakai phone, lepas tu cikgu share screen telefon, cikgu tunjuk. Awak tekanlah kat sini ada lambang activities tu. Lepas tu pergilah dekat post, satu aktif. Jawablah soalan tu. Belum. Okay, vote. Jadi murid dah jawab soalan tu. Itu cara untuk cikgu tunjuk macam mana cara dia nak guna dekat dalam telefon dia. Sebab tu saya kata kadang-kadang kita perlu juga guna telefon ni sebab murid tak nampak apa yang kita cuba tunjuk. Okay. So 6 orang tak makan lagi. Okay, tak apa. Saya pun tak makan lagi. Nanti kan kita makan Alright. Jadi itu poll untuk dapatkan quick response daripada murid. Untuk dapatkan respon yang cepat daripada murid. And then another feature is Q&A. Give everyone an easy way to ask questions. Okay, jadi kalau cikgu turn on Q&A, okay, jadi dia akan keluar notification kat bawah ni. Q&A is now open, ask a question. Jadi murid boleh jawab, murid boleh tanya soalan. Mungkinlah ada macam malu ke apa ke kan. Kenapa kita buat Q&A ni? Kita benarkan murid tanya soalan je, tapi bila kita, macam contohnya macam ni kan, sebab kita host, kita tak nak murid bersembang. Saya nampak ada beberapa few GMs yang ada kelas-kelas, murid bersembang.
Kita tak nak. Jadi kita antik yang bahagian tu, jadi murid tak boleh bersembang. Tapi kita nak murid tanya soalan je. Jadi kita on Q&A ni supaya murid boleh tanya soalan. Jadi bila tanya soalan, akan keluar dekat kita sebagai host, lepas tu kita jawablah soalan tu. Katalah sebab mungkin dia malu ke nak buka nak buka mic kan. Malu nak buka mic, malu nak buka kamera. Jadi dia nak tanya soalan. So cikgu buka Q&A, bahagian Q&A ni supaya murid boleh tanya soalan. Okay, sekarang ni kalau saya buka Q&A tu, kalau cikgu nak tanya soalan, cikgu tanya soalan kat situ, dia akan keluar pop-up. Lepas tu Alright, itu berkenaan dengan Google Meet. Cara cikgu guna Google Meet. Lepas tu ada yang tanya saya berkenaan dengan cara nak present. Cara nak present PowerPoint tapi tak nak nampak PowerPoint je. Nak nampak juga muka orang lain. Jadi macam mana cara nak present PowerPoint tu? Okey, contoh macam saya pergi dekat ID saya ni, Google Meet ni. Saya start instant meeting. Sekejap. Okey, cikgu nampak kan? Sekejap ni. Baik. Ini Google Meet lain contoh Google Meet lain. Lepas tu saya nak present PowerPoint tadi. So saya ambil share screen ni, present now ni, saya ambil a window. Jadi saya pilih PowerPoint untuk share PowerPoint ni. So sekarang ni bila saya pergi balik dekat Google Meet tadi, okay, cikgu klik ignore ni, hide. Okay. Sekarang ni cikgu nak tengok murid, lepas tu cikgu nak klik cikgu punya PowerPoint. Kalau cikgu pergi kat PowerPoint cikgu macam ni, cikgu nampak PowerPoint je. Klik PowerPoint. Kan macam kalau meeting macam GB atau Cikgu Johar bercakap, lepas tu seorang akan kena klik PowerPoint. Itu tak apalah. Tapi kalau macam kita mengajar, kita nak klik PowerPoint. Tapi dalam masa yang sama, kita nak tengok anak murid yang dekat kelas kita tadi. Macam mana? Dah lah laptop besar ni je. Jadi saya cadangkan cikgu split cikgu punya screen. Split cikgu bahagi dua. Okay, sebelah kiri tu, tak kisahlah sebelah mana. Sebelah kiri tu cikgu letak cikgu punya GM tu tadi, window yang untuk GM tu tadi. Lepas tu sebelah kanan cikgu letak cikgu punya PowerPoint. Tak macam ni. Dia letak sebelah-sebelah macam ni. Kan? Okay, kalau tak nak nampak tepi-tepi ni, pergi dekat view, klik reading view. Dia akan jadi macam ni, reading view. Tapi saya selalu pesan kalau nak buat PowerPoint ni, nak present PowerPoint, okay, drag PowerPoint tu sampai dia nampak PowerPoint je. Jadi dekat murid cikgu akan nampak besar macam ni. So cikgu boleh present lah. Present lah cikgu punya PowerPoint tu. Tapi kalau cikgu nak kena edit PowerPoint cikgu, cikgu tak boleh buat dalam reading view. Okay, cikgu boleh buat dalam mode biasa tadi. Dalam mode yang editing tadi. Tapi sebab bila mode editing, akan nampak lah atas-atas ni kan. Tapi sebab ni saya dah kecilkan dia. Lepas tu saya tolak yang ni. Kecilkan dia. Baru cikgu boleh conteng kan pakai pen. Saya tengok ada cikgu PM, cikgu BI, cikgu matematik. Nak guna slide tapi nak conteng dekat atas slide tu. So macam ni conteng. Jadi bila kita conteng kat sini, kita nampak murid kita kat sini. Sebab tu kita kena pakai dua split screen macam ni. Ada certain cikgu dia guna extension untuk split screen dia. Tapi sebenarnya tak perlu pun guna extension. Kita buat macam ni, kita susun. Jadi bila cikgu dah biasa susun screen cikgu
secara sebelah-sebelah macam ni. Jadi lama-lama dia akan biasalah. Tak semestinya PowerPoint. Benda lain pun sama. Window lain pun sama. Katalah nak buka window YouTube. Cikgu buat sebelah-sebelah macam tu. Cikgu nak share YouTube, tapi dalam masa yang sama cikgu nak tengok murid cikgu kat sini yang kat dalam GM. Okay. Cikgu boleh buat macam tu. Split screen cikgu supaya murid boleh cikgu boleh nampak murid, cikgu nampak cikgu punya presentation. Kalau tak nampak lagi cara yang contoh yang saya tunjuk ni, cikgu boleh try nanti. Okay, try and error. Ada lagi masuk. Okay, baik. Okay, ni berkenaan dengan present. Okay, present ni dia ada macam-macam. Dia ada banyak cara untuk present. Okay, boleh present your entire screen. Macam sekarang, saya tengah GM dengan cikgu, saya share entire screen. Sebab tu bila saya pergi sini, cikgu nampak. Bila saya pergi sini, cikgu nampak. Bila saya pergi, cikgu nampak. Bila saya pergi saya punya file explorer pun cikgu akan nampak. Itu entire screen. Murid nampak apa yang kita nampak. Okay, kalau window, macam itulah tadi. Cikgu select mana yang cikgu nak. Window mana yang cikgu nak. Selalunya bila saya mengajar, saya share window untuk Google Chrome yang ni. Yang kita sedang belajar ni lah. Contohnya macam ni Google Meet saya tengah mengajar dengan murid-murid. Okay, lepas tu bila saya buka window lain, dia akan nampak window yang ni. Sebab bila saya GM dengan murid, saya akan buka classes. Okay, hari ni awak pergi dekat awak punya Google Classroom dan tengok tugasan yang ada hari ni. Lepas tu bila cikgu pergi lagi window lain, dia akan masuklah dekat window tu. Dia akan tunjuk, murid akan nampak. Tapi sebab kalau cikgu nak tengok murid cikgu, benda ni semua kena move to a new window. Okay, dan cikgu split screen tu tadi. Okay. Dia banyak benda lah sebenarnya. Okay, banyak perkara. Ikut cara macam mana cikgu nak. Kalau cikgu rasa macam tak kisahlah nampak murid ke, tak nampak murid ke. Okay, tak payah buat split screen. Okay, jadi masa ni. Split screen tadi macam mana Nina? Split screen just minimize je. Ni kan kita tengah maximize. Macam ni. Kan dalam keadaan besar ni. Tengah besar ni. Klik je minimize yang restore down ni. Yang kat sebelah pangkah ni. Restore down, dia akan jadi kecil. Boleh. Kadang-kadang kecil macam ni, kecil macam ni. Tapi cikgu resize lah. Resize balik supaya cikgu punya screen tu sebelah-sebelah. Apa yang cikgu present tu duduk sebelah kanan, GM cikgu duduk sebelah kiri. Baru cikgu present cikgu punya window. Macam saya tengah GM ni. Cikgu-cikgu semua tengah memerhati saya tengah GM dengan anak murid saya. Anak murid 4 helium. Jadi ini GM saya, ini 4 helium, window 4 helium yang saya nak tunjukkan pada murid. Itu maksud dia split screen. Kalau ada cikgu Sharon Tan tu dekat Google, dekat YouTube, sebab saya memang follow dia punya channel dia bagi tahu kita boleh install ataupun add extension split screen. Extension split screen. Kita boleh add dekat Google. Nampak ni, split screen for Google Chrome. Cikgu boleh add extension ni, dia akan masuk dekat sini, masuk dekat puzzle ni. Kan? Jadi bila kita nak split kita punya window, dia boleh straight away tolong splitkan untuk cikgu. Nak split macam mana? 4 window ke? 2 window ke? Tapi bagi saya, setakat split screen 2 ni je, window ni je. Sebab kita dalam satu laptop bukan dalam guna 2, 3, 4 laptop ataupun komputer. Dalam satu laptop, tapi kita bahagi 2. Supaya kita boleh tengok GM,
dan kita boleh tengok benda yang kita nak present. Itu tujuan dia. Okay, satu lagi. Ya? Kak Nina nak tanya. Ya? Bila kita split screen tu, budak akan nampak jelas jugalah. Bila kita split screen tu, murid akan nampak apa yang Macam biasa. share je. Oh, okey. Sebab kita nak, kalau nak panggil nama tu kita tak nampak siapa yang ada nanti. Betul. Kita tak nampak kalau kita nak panggil nama. Betul. Okey, terima kasih Kak. Sama. Kak Nina, saya ada soalan. Biasanya kalau kita tengah perhimpunan kan, lepas tu kita ada sediakan slide. Lepas tu selalu sangat bila nak tekan slide, bila kita nak tekan, bukan nak tekan maksudnya lagu, tapi lagu tu tak bunyi, tapi dah share window. Kenapa tak bunyi? Dah share window. Kenapa tak bunyi? Okey, masa share ni share dalam mode apa? Maksudnya view dia dalam mode apa? Share window lah kan, supaya nampak dia saja tu. Betul, tapi dia dalam keadaan apa? View dalam keadaan apa? Outline view ke, slide sorter ke? Oh, yang tu tak tahu. Dia mesti dalam keadaan macam ni. Reading view. Ni kat bawah ni kan, kalau cawan ni, slideshow ni, dia akan full. Kan, betul? Oh, okay. Slideshow ni dia akan full. Tapi kita tak boleh nak nampak GM ke apa semua. Sebab dia dalam keadaan full screen. Kan? Jadi, guna mode reading view. Kalau mode reading view maksudnya kalau kita present dia akan dengar juga lagu. Selalunya kalau macam untuk dengar lagu tu saya share a tab. Tapi share a tab tu kena guna YouTube atau something yang kita boleh letak dekat tab lah. Tapi kalau kita letak lagu tu dalam PowerPoint, macam mana nak share bagi semua orang dengar? Sebab dalam PowerPoint tu kita kena play kan? Kita kena play. Bila dalam mode slideshow, bila kita ada button play kan, bila kita ada button play, bila kita klik button play tu mesti boleh play kan? Boleh. Betul? Saya refer kepada hari tu yang ada satu perhimpunan yang saya handle lah. Saya handle slide tapi sampai sudah tak bunyi. Last sekali memang kena guna YouTube untuk backup. Itu yang saya tak tahu macam mana jalan penyelesaian dia. Okey. Tak apa, nanti kita check balik. Sebab rasanya ada sekali yang perhimpunan tu bila share, saya tak ingat siapa, perhimpunan bulanan tu bila share presentation ni, slideshow ni, lagu tu keluar dekat slideshow dia kan? Itulah kalau dapat share okey juga sebab tak tahu macam mana nak kalau kita buat dalam untuk student pun kena share tab. Maksudnya kita kena pakai yang lain, bukan terus daripada slide yang kita buat tu. Bukan terus daripada PowerPoint lah. Oh, okey. Tak apa. Nanti akan check balik yang tu sebab tak pernah masuk audio dalam ni. Siapa-siapa yang reti tu? Siapa? Kak Zurin? Tak, akak pun nak tanya soalan macam Fairuz tu. Akak pun pernah cuba, pun tak ada. Lalas, tak payahlah. Nah, saya pun tak boleh nak macam tu. Sedih sangat ni. Lagu huruf. Nak je akak buat. Alah, janganlah macam tu. Samalah, saya pun macam tu. Kau share tab kan kadang suara dah tak ada. Kak Nina. Ya. Yang grup perhimpunan yang keluar lagu tu grup Noraini Bacok. Saya tak dengar. Grup Noraini Bacok. Lepas dia letak lagu tu dalam slide kan? Ya, saya guna slide dia yang Fairuz cakap tadi tu grup saja dengan apa ni Fairuz lah tu yang tak. Kami guna slide yang sama. Guna slide Noraini tapi slide dia keluar lagu. Tapi bila tiba turn grup kita orang hari tu tak keluar lagu. Dan akhirnya Rais buka guna YouTube. Okey. Siapa yang handle slide tu? Noraini yang handle situ. Noraini Bacok yang handle kan? Yang masa kita ada majlis dengan Kak Kiah tu kan? Ya rasanya. Sebab saya perasan sebab memang masa tu akak perasan memang masa guna slide show tu
memang ada lagu dekat slideshow tu. Betul. Kami pun guna slide yang sama tapi masa Fairuz present tu dia tak keluar lagu. Tak pastilah kenapa. Lagu tu dekat mana? Dalam slide tu memang bila saya test dekat laptop memang saya present ada tapi tak tahulah apa yang berlaku masa tengah GM pimpinan tu dia tak keluar. Okey. Sebab cakap kan sebab saya tak pernah guna lagu-lagu dalam slide ni. Sebab selalu memang pakai online je. Okey, tapi tak apa. Nanti kita discover macam mana. Nanti saya bagi tahu balik macam mana. Okey Kak Jaya. Okey, Nina, saya nak tanya satu soalan. Okey, katalah saya guna video. Okey, bukan YouTube-nya lah, video yang saya setting untuk counselling ke, ada video lah. Tapi bila nak papar tu, budak kadang-kadang ada yang boleh nampak gambar tu, ada yang tak boleh dengar. Macam mana nak setting kita nak share tu bukan dalam PowerPoint lah, tapi ada video dalam saya punya Windows lah. Macam mana? Macam mana kalau budak tak boleh dengar, tak boleh nampak skrin? Kak Jaya share masa tu share apa? Share video lah, video motivasi. Saya katalah saya tengah pakai slide bagi motivasi kan. Okay, at the same time saya buka video satu lagi tapi saya tak letak dalam slide. Saya letak asing, saya buka akan minta share dengan budak tak boleh dengar. Maksudnya dia ada yang boleh tengok, ada yang tak boleh tengok dia punya skrin tu. Dia tak nampak. Dia kata cikgu saya tak nampak, cikgu saya tak dengar. Tapi ada yang nampak. Apa tu? Ada yang nampak. Ada yang dengar, ada yang tak dengar. Maksudnya ada yang nampak, ada yang dengar tak dengar. Maksudnya itu masalah macam bukan masalah. Kalau macam ada orang lain yang nampak, sebenarnya bukan masalah kita lah. Sebab kita tunjuk, lepas tu murid nampak. Tapi ada murid yang tak nampak. Kalau murid yang tak nampak tu, saya minta dia buka apa? Maksudnya? Sepatutnya bila kita present, masa tu Kak Jaya present apa? Guna apa? Present apa? Share kat sini, Kak Jaya share entire screen. Share entire screen. Kalau share entire screen, dia nampak apa yang Kak Jaya nampak. Apa dia? Kalau share entire screen, murid nampak apa yang kita nampak dekat skrin. Tapi ada yang kata cikgu saya tak nampak skrin. Saya tak nampak video tu, gambar tu. Pelik pula ni. Kak Ruby nak respon. Pasal Kak Jaya. Kak dia kan masalah yang tak ada lain. Sebenarnya bukan masalah yang Kak Jaya, masalah yang student. Masalah kat murid. Sebab macam saya, anak saya tengok yang present cikgu-cikgu dia tu, murid lain boleh nampak. Bila lain tak ada, kita tak boleh nampak. Lepas tu dia lambat sangat. Orang dah lain, kita masih lagi slide yang tak tukar. Itu masalah cikgu, masalah lain. Masalah lain dia tak boleh support. Dia tak boleh support. Sebab GM ni dia makan banyak juga data tu. Kalau kita present pun, kalau kita nak share pun tak boleh. Gambar kita pun tak boleh buka. Kalau lain kita tak kuat. Student pun sama, cikgu pun sama. Ya betul. Saya berapa kali dah mengajar PowerPoint dah sediakan kan. Tapi bila nak mengajar tak boleh nak share. Bila lain tak boleh, baca je kat buku. Ini masalah lain lah. Masalah lain lah. Cikgu ni tengok map dah cikgu nak tunjuk muka. Sekali tak boleh nak share pun gambar. Aduh. Itulah tak boleh nak cakap apa. Masalah lain tu kita tak boleh nak cakap apa. Okey, kalau cadangan Nina, kalau cara yang lebih sesuai untuk kita present yang video tu macam mana? Yang sesuai. Paling sesuai lah sebenarnya. Kak Jaya ada video tu, Kak Jaya upload dulu dekat YouTube. Buatlah YouTube. Okey. Upload dulu kat YouTube. Lepas tu baru apa saja video yang kita nak, kita upload dulu kat YouTube. Kita buat secara online lah. Kita upload kat YouTube. Lepas tu share tab. Lepas tu share, yes. Lepas tu share tab. Share tab ataupun share window pun boleh. Katalah nanti kalau murid kata tak dapat tengok. Jadi Kak Jaya boleh share link tu.
link tu pada murid tu. Next time dia boleh tengok. Jadi Okay. tak adalah dia terlepaskan tengok video tu. Okay, thank you. Alright, welcome. Ya, Amir. Saya rasa saya boleh bantu kot pasal yang sound tak keluar tu. Okay, boleh. Cikgu ni kan cuba pergi kat butang 3 titik tu. Ya. Pergi ke dekat setting. Settings. Dia dekat ni, noise cancellation tu dia tak boleh on. Kalau on nanti bunyi tu tak keluar, dia kena off. Betul. Ni cakap tadi. Noise cancellation ni kalau boleh tak payah tick. Betul tak, Amir? Betul. Kalau boleh tak payah tick. Sebab bila kita tick, itulah problem dia. Kenapa? Kalau kita tick nanti dia suara kat mikrofon je yang akan keluar. Suara dekat mikrofon je yang akan keluar. Suara dekat mikrofon je yang akan keluar. Maksudnya suara dekat window lain, tab lain, audio lain tak keluar. Betul? Betul. Okay, thank you, Amir. Sebab tu tak galakkan klik yang tu tadi. Ya, Aiza? Masalah saya guna Huawei, dia tak support dengan Google Meet. Oh Allah. Alah. Yelah, Huawei dia tak nak kawan. Belilah lain. Betul juga. Huawei canggih sangat. Samsung ke dari aku. Dia tak kawan dengan app market. Aduh, hai. Ya. Banyak problem. Masa awal-awal guna Google Classroom, parents yang pakai Huawei memang banyaklah problem. Sebab dia tak nak kawan kan. Dia tak nak kawan dengan Google kan. Jadi susah lah. Saya tak boleh buat Google Meet. Sebab anak saya yang seorang tu 5 kali. Huawei laptop ke Huawei phone? Handphone, laptop dia guna. Laptop boleh. Laptop boleh. Laptop boleh lah. Macam laptop boleh. iPad? Tab? Baru punya. Sebarang tablet dengan handphone Huawei memang tak boleh. Mate 10. Tab lah. Huawei Mate 10. Okay, tab lah. Memang dia tak bagi apps. Kalau pakai browser pun tak boleh Kalau pakai mode browser kalau saya tak pandai. Sebarang Kalau saya ni tak pandai nak. Sebarang berkaitan dengan Apa pandai? Google memang tak boleh. Tengok Aiman dah cakap tu. Okay, untuk Huawei. Habis saya kena jual balik tab saya ni. Dua. Aiza kena beli lain Aiza yang lagi canggih. Bagi saya tak apa. Jangan buat. Betul, bagi saya. Bagi jual dia bayar. bagi. Jual. Yalah. Boleh bagi. Okay, saya beli tolaklah RM100. Saya beli RM7.99. Boleh, Saya tolak RM20. RM9.99. Okay. RM20 boleh. Okay, tu bincang belakang. Okay, bye. Okay, alright. Okay, terima kasih Cikgu Amir, terima kasih Cikgu Aiman. Okay, itu beberapa. Itulah maksudnya perkongsian kita tu sama-sama. Kan, siapa yang tahu terus cakap. Tapi memang bahagian yang noise cancellation tu tadi memang saya tak galakkan cikgu pakai lah. Okay, bila cikgu pakai je noise cancellation ni, bukan saja surrounding punya audio tak dengar, lepas tu masa cikgu record, cikgu punya suara tu dia akan jadi sangat dalam. Jadi kita nak share video recording tu pada kelas pun rasa macam tak payah share lah macam ni, tak dengar apa pun. Jadi yang setting tu once cikgu dah antik, dia akan follow cikgu punya setting. Okay, itu berkenaan dengan Google Meet lah. Alright, sebenarnya ada few questions daripada GB hari tu. Macam tanya, macam mana nak buat live quiz? Kan waktu kita tengah mengajar ni, kita nak buat live quiz. Tapi saya rasa memang ramai daripada kalangan cikgu memang pandai lah, memang dah guna dah quiz. Ada yang guna Kahoot, ada yang guna Quizizz, ada yang guna, kalau macam saya baru try guna Quizwizard, ada yang guna booklet. Kan banyak sebenarnya quiz-quiz online yang kita boleh guna sewaktu kita mengajar. Okay, saya bagi contoh satu je lah. Nak bagi contoh banyak-banyak kan pening. Okay, contoh yang saya selalu guna
ialah Quizizzer. Tak adalah selalu guna pun, 2-3 kali je lah. Okay, jadi Quizizzer ni boleh buat quiz secara online. Tapi masalahnya sekarang ni dia limited lah. Jadi cikgu boleh guna banyak-banyak ID. Kalau cikgu ada banyak-banyak email tu kan, cikgu boleh guna banyak ID. Jadi cikgu boleh try je nanti, pergi dekat Quizizzer, lepas tu cikgu log in dengan Google, masuk dengan ID MOE cikgu. Pakai Gmail pun boleh. Tapi satu ID dia bagi 5 je. Okay, selain daripada Quizizzer, kita boleh guna Quizizz. Okay, sebab kita biasa pakai Quizizz. Quizizz ni senang sebab report kita boleh dapat. Lepas tu soalan dia banyak. Dekat library banyak sangat soalan. Sebab Quizizz ni adalah one of online quiz yang pioneer, awal-awal. Jadi bila PDPR ni memang banyak orang guna. Macam live worksheet tu adalah juga. Tapi Quizizz ni senang bagi saya sebab kita dapat reports daripada kerja yang murid jawab. Jadi senang kat situ. Alright. Kalau cikgu nak buat quiz secara live dengan murid sewaktu tengah GM. Macam mana cara dia? Cikgu pergi, cikgu select cikgu punya quiz, cikgu dah cari quiz cikgu. Kat bahagian ni selalunya kita assign homework je. Bila kita assign homework, kita bagi link dekat murid, murid akan jawab. Ikut masa dia lah. Tak kisah. As long as siap. Okay, lepas tu bila murid jawab, pergi dekat report, kita dapat jawapan daripada murid. Kita tengok markah dia. Ni markah daripada murid. Tapi sekarang ni, kita tak nak murid jawab kemudian. Kita nak murid jawab sekarang waktu kita tengah mengajar. Okay, jadi contoh macam saya ambil Eclipses and Constellation Quiz ni. Kita pergi pada Start a Live Quiz. Start a Live Quiz ni ada 2 mode. Okay, klasik dengan instructor based. Okay, kalau klasik, murid akan jawab soalan ikut pace dia. Ikut dia faham tu dia cepat mana. Tak kisah. Klasik. Tapi kalau instructor based, okay, murid jawab berdasarkan pace kita, berdasarkan pergerakan kita. Kita baca quiz tu, kita bagi murid jawab. Okay, cikgu bagi awak jawab dalam masa 30 saat. Okay, bila dia dah jawab, dia tak boleh pergi next question unless kita yang klik next question. Cikgu boleh pilih antara 2 ni, instructor pace ataupun klasik. Okay, saya pernah try instructor pace ni, memang kita boleh bagilah murid jawab tu dalam GM tu ikut kita punya pace, ikut pergerakan kita. Jadi bila cikgu dah buat live quiz ni, cikgu share cikgu punya link tu dekat dalam. Okay, cikgu klik kanan. To play this game, use any device to open. Cikgu klik kanan dekat joinmyquiz.com ni, ambil copy link address. So cikgu pergi dekat GM cikgu, lepas tu cikgu paste dia punya link tu. Okay, jadi dia akan keluar dekat GM, jadi murid boleh klik. Jadi bila murid klik, okay, murid klik link tu, okay. Saya masuk yang lain. Okay, bila murid klik, dia akan keluar dekat quiz ni. Okay, murid masukkan nama dia. Lepas tu, tekan start. Tapi murid tak boleh nak jawab. Murid tak boleh nak jawab lagi selagi cikgu tak start game. Okay, bila cikgu start game, baru murid boleh jawab. Murid jawab tu dengan pace cikgu. Soalan tu ikut cikgu punya pergerakan. Soalan pertama, cikgu tolong bacakan soalan tu. Lepas tu, murid jawab. Murid jawab dekat situ. Murid jawab masa dekat sini. Okay. Lepas tu sampai habis. Lepas tu cikgu dah habis game tu. Stop. Cikgu akan jumpa dia punya summary kan. Dia punya leaderboard. Okay, cikgu tunjuk dekat murid. Itu secara live lah. Secara live. Ni sebab line memang serius line tak okay. Jadi saya tak boleh nak play ni pun. Sebab line sangat slow.
Okay, itu berkenaan dengan quizzes. Quizzes secara online. Okay, ni Quizizzer. Nanti kan kejap lagi, kalau kita boleh play lah sebab line tak okay. Tapi saya akan share kat cikgu pasal Quizizzer ni untuk cikgu jawab secara online. Okay, katalah cikgu dah cari game, cikgu dah pergi dekat public games ni, cikgu carilah game. Cari game apa-apalah, BI, kalau ada game BI, letak topik dia apa. Lepas tu cikgu select game, lepas tu dia akan masuk dalam your games ni. Cikgu boleh explore sendiri. Lepas tu untuk kita assign pada murid, untuk kita jadikan dia live quiz, cikgu pergi pada live race and then click continue. Right? Kalau homework ni sama macam quizzes tadi, kita assign saja pada murid. Tak ada main secara live pun. Dia dia tak main secara live pun. Ini kenapa ni? Okay. Itu berkenaan dengan quiz secara online. Banyak lagi sebenarnya. Jadi cikgu-cikgu mana yang biasa guna quiz ni, quiz secara online ni, boleh share dengan kawan-kawan. Sebab kalau macam saya biasa pakai word wall. Tapi word wall dia tak boleh, word wall ni dia tak boleh buat online quiz. Tapi ada certain quiz saya buat secara online. Macam ni kan, macam quiz ini saya tunjuk dekat murid. Lepas tu saya pakai wheel of names. Saya pakai wheel lepas tu saya pakai wheel of name. Saya select nama murid. Kalau perasan ada few cikgu kita ramai yang guna wheel of names tu kan. Cikgu ada anak-anak yang kelas dengan cikgu-cikgu lain kan. Perasan ada guna wheel of names tu. Jadi boleh guna. Katalah bila kita pakai wheel of names tu, kita select nama murid. Lepas tu kita tanya murid tu, nak soalan nombor berapa? Okay, dia kata nombor 2. Kita klik soalan nombor 2. Baca soalan ni, jawab. Yang ni kita boleh buat secara online. Soalan ni kita boleh buat secara online. Semasa tengah mengajar ni lah. Tapi jangan lupa pula share tab tu tadi. Tab quiz tu tadi. Share tab quiz tu masa tengah mengajar dalam kelas tu. Jadi murid boleh tengok dia punya quiz tu. Jadi murid, okay cikgu, okay jawapan dia A. Okay, cikgu klikkan untuk dia. Itu word wall. Banyak lagi. Jadi kalau ada cikgu-cikgu yang memang betul-betul expert. Jadi cikgu boleh tampil ke depan bagi tahu. Kalau cikgu nak share, kita boleh buat perkongsian. Di hari lain lah, hari ni lah. Kan? Sebab saya rasa untuk PDPR ni, cikgu dah banyak explore dah. Macam-macam benda cikgu explore. Saya guna apa yang saya rasa saya boleh guna. Kalau yang macam susah-susah, rumit-rumit tu, yang akan ambil masa tu, saya tak gunalah. Okay, tapi kalau ada yang betul-betul ada arti guna. Macam hari tu, saya rasa cikgu Afikah kot pakai booklet tu. Booklet tu pun interesting. Pun seronok main secara live dengan murid. Jadi mungkin boleh share. Mungkin boleh buat satu sesi perkongsian untuk live quiz ni. Supaya the remaining PDPR yang ada sebelum sekolah kita sebelum kita start sekolah ni kan, at least kita bagi GM kita tu interesting sikit lah untuk murid-murid kita. Okay, itu berkenaan dengan live quiz. Dan lepas ni kalau cikgu nak cari, cikgu nak tahu pasal game-game online ni ke, cikgu boleh pergi dekat banyak sebenarnya. Kalau dekat YouTube ni dia macam-macam sebenarnya. Tapi dekat channel cikgu Sherin Tan ni dia banyak lah. Cikgu ni dia cikgu sekolah menengah. Dia memang akademi YouTuber tu. Dia memang banyak video pasal GM. Pasal GM, pasal Google lah, any Google punya products. Okay, live quizzes, instructor page, cikgu boleh tengok. Ni Bluecurt, bukan booklet Bluecurt. Bluecurt. Cikgu boleh pergi dekat channel dia.
Explanation dia okey lah, okey juga explanation dia. Jadi bila cikgu tengok video, cikgu try. Cikgu try. Sebab dia explain macam mana cara nak guna quiz tu masa kita tengah GM. Dia ajar geografi ni banyak ni cara buat link, dia memang dah banyak dah. Jadi sebenarnya saya ni pun belajar melalui YouTube lah. Bila kita belajar, kita tengoklah orang tu buat, lepas tu kita apply. Kita test dulu. Kalau kita tak takut nak test first day test tu dengan kelas, kita test dulu dengan kawan-kawan. Boleh tak kau join? Kan kita test dulu dengan anak kita. Bila rasa macam flow tu okey, baru cikgu apply dalam PDP cikgu, dalam GM cikgu. Dia kalau kita tak apply, kalau kita tak cuba, kita takkan tahu benda tu jadi ke tak jadi. Tapi kalau benda tu tak jadi, jangan rasa putus asa lah. Kan? Tapi kalau macam Kak Ruby tadi, muka pun tak keluar, line tak okey, kita tak boleh nak buat apa. Kan? Itu sebenarnya satu kelemahan lah PDPR ni kan. Kadang-kadang ada Unify pun, ada hari dia tak okey, pun tak jalan juga. Apa pun tak dengar, apa pun tak keluar. Jadi itu banyaklah kita kita kena atasi benda tu. Jangan macam sekali kita tak boleh nak buat, kita dah give up. Next classes kita tak nak buat dah. Tak boleh macam tu cikgu. Kita sentiasa berusaha lah, cuba sedaya upaya kita selagi mana kita boleh. Okay, ada apa-apa soalan lagi tak? Ke semua dah tidur dah ni? Nina nak tanya. Apa tu Asyari? Apa ni kalau kita guna Jamboard untuk masa tengah GM, kalau murid yang pakai komputer tak ada masalah lah. Kalau yang pakai handphone tu, dia kena install ke apps Jamboard tu ataupun dia boleh klik je dekat bawah tu? Dia sebenarnya kalau bila kita nak suruh dia guna dekat atas phone tu lah. Dia sebenarnya lebih sesuai dia install. Dia kena ada lah install apps apps Jamboard tu. Okay. Sebab kita nak suruh dia conteng kan atas Jamboard tu kan. Lebih better dia pakai apps lah. Tapi sebenarnya tak ada masalah kita install benda yang Google punya. Unless kalau kita nak suruh dia install apps yang bukan under Google. Dia macam susah sikit lah. Tapi kalau install setakat Jamboard tu sebenarnya boleh. Lagi digalakkan lah. Macam Google Classroom pun sama. Kita galakkan dia pakai apps. Senang pakai apps. Cikgu pun senang pakai apps. Okay. Lagi? Last kita nak main game ni. Main lah. Siapa tu? Siti? Siapa Siti? Liza. Niza nak cakap, nak tanya ke? Tak. Tak ada. Okay. Rasanya bagi saya kita tak ada masalah lah. Okay, GM ni cikgu boleh lah. Okay. Tapi macam sekarang kita kalau meeting dengan jabatan ke apa, jabatan pakai Webex, ada yang pakai Zoom kan. Yang tu tak apalah. Kita ikut je lah jabatan nak meeting pakai apa, kita ikut. Tapi kalau untuk kita dengan murid, kita guna saja apa yang dah sedia ada ni. Lagipun murid kita memang pakai ID MOE, jadi kita pakai semua produk yang Google. Okay, Google Meet. Sebenarnya ada macam-macam. Kalau saya dekat dalam grup ICT tu, ada yang cadang guna Microsoft Teams, ada yang cadang guna ni, macam-macam lah guna. Ada 5 ni dia banyak produk. Okay, 2 produk utama dia adalah Google dengan Microsoft. Jadi dia dua-dua ni tak kawan ni. Jadi cikgu pilih mana. Kalau cikgu rasa selesa guna Google, kita guna Google. All the products yang ada yang under Google.
Macam-macam produk under Google yang kita boleh guna. Microsoft ni pun ada. Dia pun nak lawan juga Google tu. Jadi banyak juga, ramai juga cikgu-cikgu ni, macam cikgu-cikgu sekolah menengah, pakai Microsoft Teams untuk kelas dia. Tapi tak apalah, kita Google Meet dengan Google Classroom ni pun setahun dah. Pun ada juga sangkut-sangkut, ada juga tak reti, juga tak itu. Jadi kita stick to one saja. Satu saja benda. Benda yang kita rasa kita selesa guna, kita terus je guna. Sampailah sekolah buka. Okay, kalau ada masalah apa-apa, boleh je rujuk saya. Ya Kak Jaya? Okey, kalau kita buat DM kan, kita nak tengok kehadiran murid macam mana Okey, okey. Untuk kehadiran Okey, untuk kehadiran saya tunjukkan kat sini. Okey, cikgu pergi dekat Gmail. Okey, lepas habis kita buat Google Meet. Okey, kita dah cancel apa semua kan. Okey, cikgu pergi dekat cikgu punya, pastikan cikgu pergi dekat Gmail cikgu, Gmail MOE cikgu lah. Gmail MOE. Lepas tu cikgu cari dia punya keyword meeting ataupun attendance. Macam ni, bila keluar macam ni meeting, dia tulis kat situ meeting data from kelas sains 28 September. Ni yang saya buat kelas semalam. Jadi cikgu klik kat situ, dia akan bagi report, CSV report. Dah keluar attendance report kat atas ni. Ni dia Kak Jaya. So ini semua nama dia, nama murid yang masuk kelas kita. Jadi kalau cikgu nak simpan data ni, cikgu download. Cikgu download data ni, masuk dekat dalam PC lah. So that kita dapat report tu. Tak perlu dah, kalau macam dulu sebelum ni, saya suruh cikgu add extension atas ni. Tak perlu dah. Tengok saya dah buang dah semua extension. Sebab attendance dah ada. Jadi bila kita download attendance tu, kita boleh buka balik, boleh tengok. Ni nama murid yang join kelas kita. Sebab tu sebenarnya saya sangat suruh, memang saya tekankan betul-betul lah. Tolong guna ID MOE. Tengok ni. Ada juga Temenggung Anas ni. Macam mana kita nak tahu siapa dia? Sebab tu kita suruh dia pakai ID MOE supaya nama betul yang keluar dekat dalam attendance ni. Macam ni. Senang, tak ada masalah. Kita dah pakai ID MOE, kita straight away akan dapat kehadiran. Okey Kak Jaya? Okey, satu lagi soalan. Minggu depan saya ada satu program dengan 6 DLP. Saya jemputlah jemputan. Okey, saya buat Google Meet kan. Okey, masa dia nak present tu, dia sendiri akan share dia punya screen lah. Tak payah saya buat apa-apa Nina. Boleh? Dia akan terus sendirilah. Jadi saya just jadi host sajalah. Betul. Tak macam hari tu yang Jinggo punya yang Nina setting kan, itu sebab terlalu ramai kan. Kalau satu kelas saja GM biasa dah okey kan? Okey je. Okey. Dia boleh share sikit. Okey. Tapi dia pakai ID Gmail lah kan? ID MOE pun dia pun ada, dia dia cikgu. Lecturer. So kalau dia ada ID MOE tak ada masalah. Okey. Dia boleh share sikit. Yang penting dekat host control ni jangan antik yang ni lah. Kan sekarang Kak Jaya jadi host. Okay, Kak Jaya tak boleh antik yang ni. Share dia screen. Cikgu Kak Jaya mesti kena tick. Kena tick lah. Kena tick. Kena biru. Kalau kena pergi dekat meeting safety dekat host control ni. Ini yang ada gambar mangga ni. Security ni mangga. Okey. Yang ada mangga. Okey. Yes. Okey, thank you. Alright, welcome. Okey, last. Okey, tadi berkenaan dengan attendance. Tak ada masalah dah attendance ni cikgu sebenarnya. Tapi itulah kadang-kadang sebab saya dah few times jugalah buat GM ni, bila saya nak leave call, macam kita nak leave call kan, selalu murid kita kan bye cikgu, bye.
Lepas tu tinggal seorang tertinggal kat situ, 2 orang tertinggal kat situ. Cakap kenapa tak menyaut ni? Maksudnya kita faham lah. Kadang-kadang murid ni dia on je GM. Lepas tu entah dia pergi mana. Saya few times jugalah macam tu. Sebab tu sebenarnya waktu kita GM tu kalau boleh cikgu dapatkan je feedback daripada semua orang. Cikgu panggil nama dia. Tengok dia menyaut tak. Tapi biasalah benda-benda macam tu kita tak boleh nak control. Kan murid yang masuk, lepas tu macam tak biasa kan. On je GM, lepas tu banyak tidur. Macam tu. Tapi benda-benda tu kita tak boleh nak control lah. Benda tu happens like every day with everyone. So kita terima je lah seadanya. Okay. Selagi mana murid kita ada, biarlah 5 orang je pun yang join, 8 orang je pun yang join. Tapi yang join tu lah yang betul-betul nak belajar. Jadi cikgu buat betul-betul. Jangan yang 8 orang ni kita buat sambil lewa je. Tapi kalau 20 orang kita excited. Tak ada. Kita sama je. Kita punya semangat tu, level semangat kita tu sama je. Tak kisah kelas mana kita ajar. Okay. Last kali saya nak share tips. Tips untuk memudahkan penggunaan cikgu dekat Google ni. Yang bookmarking ni. Okay, yang cikgu nampak kat atas ni ada Gmail, ada YouTube. Yang kat atas ni, ini adalah bookmark punya tab Jadi cikgu bookmark semua site ataupun window ataupun website yang cikgu akan guna hari-hari. Kan bila cikgu on je cikgu punya Google Chrome ni, cikgu akan pergi Gmail, cikgu akan pergi YouTube, cikgu akan pergi Google Classroom. Cikgu terus bookmark. Terus bookmark. Jadi kalau once cikgu dah bookmark benda tu, okay, macam ni katakan classes ni kan. Cikgu pergi dulu, cikgu dah login cikgu punya classes. Okay, cikgu klik bintang tu. Cikgu bookmark. Lepas tu cikgu tulis kat situ, classes. Save bookmark tu. Lepas tu cikgu susun bookmark cikgu. Jadi semua yang benda yang ada dekat atas ni ialah benda yang kita guna hari-hari. Tak perlu lagi kita nak pergi dekat Google, lepas tu kita nak pergi dekat Delima, masuk Delima, login. Sebab tu cikgu saya tadi terus cikgu setting Chrome cikgu. Terus setting person cikgu. Cikgu pakai Gmail, cikgu setting. Cikgu pakai MOE, cikgu setting cikgu punya Chrome. Sebab Google dia dah upgrade semua, almost banyaklah juga dia dah upgrade. Jadi cikgu gunakan apa yang dia dah upgrade tu cikgu guna. Okay, masukkan semua dekat dalam bookmarks ni. Lepas tu cikgu manage cikgu punya bookmark, cikgu susun. Apa tu? Okay, pergi dekat bookmark, bookmark manager. Okay, cikgu boleh susun. Siapa nak datang dulu? Macam ni, Gmail datang dulu. Okay, susun. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 12 hingga 13 website yang kita guna. Paparkan dekat bookmark ni. Untuk kemudahan kita bila kita bekerja menggunakan browser ni. Cikgu boleh. Benda tu nampak simple. Benda tu sikit je, nampak simple je. Okay, tapi sebenarnya kita tak sedar dia memudahkan kerja kita. Benda tu simple je. Rasanya macam tak ada benda pun, type je lah. Tapi bila kita buat shortcut macam ni, dia memudahkan kerja kita hari-hari lah. Sebab kita menghadap benda ni hari-hari. Jadi kita gunakan. So kalau cikgu nak alih-alihkan dia, cikgu gerakkan je lah dia. Kita boleh gerakkan dia. Okay, tolak dia ke atas macam tu. Jadi dia akan berubah tempat lah. Macam tu. Okay, itu tips. Itu tips penggunaan browser Chrome. Right. Kita main game sikit boleh tak? Sebelum kita tamat 4 dah ni. Boleh? Alright. Saya bagi link ni.
Cikgu boleh klik tak? Boleh klik tak Ayu? Boleh. Boleh Nina. Okey, Humaira dah masuk. Asnita, Cikgu Harani dah masuk. Afika, Ana, Syuhada, Cik Zarul, Haliza, Kak Zaid, Azila, Tika. Okey, dah ada few yang masuk. Alright. Macam ni cara macam mana kita nak main game tu Okey. Dah ada few dah ni. Okey, kita 21, 22, 53992. Tak nama siapa tu. Okey. Tunggu lagi few. Alright. Kita start game. Cikgu jawab soalan Okey. Bermula daripada Perlis tu. Nak sampai Melaka ni. Kan pergi holiday. Jawab soalan. Siapa yang kat depan tu? Leading. 53992 leading. Barin kejar. Humaira kejar. Sampai kat Perak dah ni. Okay, jawab lagi soalan seterusnya. Tak tahu, hentam je. Okay. Kejar Barin. Humaira nombor 2. 53992 ni saya tak tahu siapa. Okay, dah sampai Kuantan. Okay. Okay, Humaira, go Humaira. Yeay, Humaira dah sampai. Amin is on fire. Apa yang fire pun saya tak tahulah. Okay, baik. Players on space stand. Humaira sampai dulu. 30 saat je jawab soalan. Okay. Tu macam tu cara untuk main game secara online. Ada yang tak bergerak. Mungkin tak bergerak. Mungkin sebab game tu tak bergerak. Okay. Ataupun tak jawab soalan ke apa. Jadi kalau cikgu jawab soalan baru game tu bergerak. Itu macam tu cara untuk kita main game dengan anak murid kita secara online. Okay. Itu dia. Okay, masih ada lagi yang jawab. Ali, Azwani kat Kuala Terengganu lagi. Puan Harni kat Kelantan lama sangat tu. Akak terus tak boleh masuk. Nak buka pintu kereta pun tak boleh dah. Oh, dah dapat lah jalan lagi sampai Kelantan tu. Tak lagi sampai balik kampung lah. Tak gerak dah Kelantan, dah stuck dah Kelantan. Tak gerak dah. Lagi tengok. Dia kalau sebab line internet tu lah. Balik Kelantan ni. Dia line internet tu lah. Tak dapat lah nak cakap apa. Tak dapat. Okay. Banjir stuck. Banjir Aduh, hai Pika kat Perak seorang-seorang. Stuck. Dia sebab line tu. Sebenarnya line tu kadang-kadang. Tapi ini one of cara untuk game, untuk main online game. Kan? Jadi kita tunjuk murid tu. Humaira nombor 1. Siapakah gerangan 53992 ni? Saya pun tak tahu. Siapa saya tu? Ada hadiah tak Kak Nina? Aiman. Nak hadiah. Aiman. Aiman nombor 2. Okey, Aiman nombor. Umi nak hadiah nanti kita sembang belakang. Okey, Ana nombor 3. Sebelah taman je tu dengan Umai. Sama taman. Okey, baiklah. Nak juga. Okey, macam tu cara kita live quiz kan. Cikgu boleh cuba. Sambil-sambil tu cikgu jadi komentator lah. Cikgu tunjuk dekat murid cikgu. Itu satu contoh. Tapi kalau memang ada
Few. Kalau murid saya, cikgu saya tak gerak ni, tak boleh gerak, tak boleh nak klik. Tu macam line lah. Jadi boleh suruh murid tu refresh. Dekat phone pun sama, dia akan keluar macam ni. Dekat phone, dia akan keluar map tu lah. Okay, boleh nampak siapa yang sampai dulu. Lepas tu cikgu show lah dia punya result ni kan. Table dia. Result table ni pun boleh tunjuk. Ni soalan. Sebenarnya soalan berkenaan yang ni lah. Berkenaan GM kita hari ni lah. Jadi cikgu boleh download report. Cikgu boleh check lah anak murid cikgu. Soalan mana yang betul, soalan mana yang salah. Jadi kalau sebenarnya yang saya tanya tu semua berkenaan apa yang saya ceritakan hari ni lah. Yang saya ladapkan hari ni. Kalau ada few yang tak erti lagi, tak macam soalan ni tak faham pula ni soalan ni. Maksudnya nanti boleh tanya kat saya. Saya boleh tunjukkanlah lagi. Kalau tak faham kan. Kita sama-sama bantu antara satu sama lain. Sebab kita satu organisasi ni. Kalau kita rasa tak tahu, tanya je. Tanya. Jadi ramai sebenarnya kawan-kawan yang lain yang tahu dan boleh membantu. Nina, satu soalan lupa. Ya, Kak Jaya. Okey, kita dah buat recording kita punya ni kan GM kan? Kita recording, tahulah cara recording. Tapi nak simpan kat mana? Kat mana nak tengok balik? Nak tengok balik. Alright, okay. Okay, jadi lepas cikgu dah habis GM ni, kan dekat atas ni, kalau button ni merah maksudnya dia tengah recording. Jadi cikgu kena stop dulu record meeting. Lepas tu cikgu tekan leave call. Tapi sebelum cikgu keluar daripada GM, cikgu klik dulu yang ni. Untick dulu quick access ni sebelum cikgu end call. Jangan leave call, kena end call. Okay, jadi bila cikgu end call, jadi link tu tak boleh pakai dah. Link yang kita schedule tadi, link yang kita jadualkan tadi. Okay, cikgu end the call. Lepas tu, bila kita record meeting, dia sebenarnya ambil masa yang lama. Ambil masa yang sangat lama untuk save dalam drive kita. Jadi kat mana kita nak cari kita punya video yang kita dah record tadi. Okay, Kak Jaya pergi dekat drive, my drive. Mesti drive delima lah, drive MOE. Sebab kita buat GM tadi pakai drive MOE. Lepas tu pergi dekat Meet Recordings. Dekat dalam Meet Recordings, folder Meet Recordings ni ada video yang kita dah record tadi. Jadi selalunya video yang the latest video dia akan keluar kat sini. Okay, kalau cikgu gunakan email kan. Kalau cikgu guna email, ada cikgu masukkan sekali email MOE, cikgu akan dapat notification dekat dalam email your Meet Recordings dah ada dekat dalam drive. Jadi klik open, dia masuk dekat dalam drive. Jadi ni Meet Recordings untuk GM kita hari itulah. Ni Meet Recording saya untuk kelas semalam. Tu. Okay. Jadi kalau cikgu nak share video ni, cikgu klik kat sini. Lepas tu klik share. Share. Dia akan keluar link. Cikgu boleh copy link tu. Macam copy link ni masuk dekat dalam Google Classroom. Okay. Copy link ni masuk kat dalam Google Classroom. Okay. Kalau nak bagi semua orang tengok, boleh semua orang tengok. Cikgu tukar kat sini. Anyone with the link. Anyone with the link can view. Okay. Kalau cikgu nak orang tu download cikgu punya video, cikgu boleh tukar kat sini. Anyone with the link as editor. Cikgu copy link ni dan cikgu share. Masuk dekat dalam WhatsApp ataupun masuk dekat dalam Google Classroom. Kalau cikgu nak download pun boleh. Klik kanan, download. Tapi video kita ni saiz dia besar. Jadi Google tak boleh nak scan for viruses. Tapi sebab dia dalam circle Google juga, cikgu just download anyway. Download je, download. Masuk dekat dalam laptop cikgu. Cikgu save. Lepas tu ikutlah sama ada nak share dekat
Telegram ke, WhatsApp ke, ataupun cikgu boleh upload dekat YouTube. Kalau macam saya edit dulu, lepas tu upload dekat YouTube. Okay? Alright. Saya rasa itu je kot. Saya pun dapat suku. Saya aim tadi pukul 4 je. Dah terlebih. Okay. So kalau lepas ni ada apa-apa masalah ataupun ada lagi nak tanya, boleh je tanya. Saya boleh buat another session kalau macam nak macam personal session ke, pun boleh. Macam ada few message tadi, macam kat baru baca message kat Shiza. Shiza suruh. Oh, ada banyak message, saya tak tengok tadi. Okay, Kak Shiza nak suruh guna Jamboard. Okay, tak apa. Nanti saya buat next session lah untuk tunjuk tu. Sebab untuk guru cikgu matematik sebenarnya ada satu, bukan Jamboard ada satu board yang Cikgu Sherry dah guna. Memang sangat sesuai untuk cikgu matematik. Saya rasa boleh buat satu perkongsian untuk semua cikgu matematik yang tu. Instead of guna Jamboard, boleh guna yang board yang satu tu. Yang Cikgu Sherry guna. Nanti kita boleh buat perkongsian yang tu. Okay, saya rasa setakat ni je lah yang saya boleh kongsi. Terima kasih kepada rakan-rakan guru yang lain-lain yang banyak membantu, banyak bagi tips. Okay, saya tak boleh bagi banyak. Ini je yang dapat saya buat setakat ni. Sebenarnya sebab kita nak buat ladar ICT ni kan lama. Jadi saya tak nak ambil masa yang terlalu lama. Bukan semua benda pun boleh masuk dalam satu hari. Okay, tapi kalau ada benda-benda lagi yang macam tadi kan PowerPoint tadi tu, mungkin nanti Norani Bacok and the gang tu nanti boleh kongsi macam mana. Sebab nanti next in Oktober kita akan ada perhimpunan bulanan lagi kan. So nanti mesti akan ada encounter masalah yang sama juga. So kita sama-samalah kongsi tips cara macam mana supaya PDPR kita, supaya majlis yang kita jalankan dekat sekolah semua berjalan dengan lancar. Okay, saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak sudi luangkan masa untuk dengar dan sama-sama berkongsi. Thank you Nina. Oh, you are welcome. Cikgu Joha ada nak apa tu? Cikgu Joha? Kak Zain nak pergi mana tu start motor? Thank you Nina. Okay. Okay, terima kasih. Terima kasih Nina. Buka kamera nak ambil gambar. Nina. Ya, buka kamera. Dah terbaring. Lama sangat Alah. Kesian lah. Kesian sangat. Okay, buka kamera. Ambil gambar. Comel. Kawan-kawan semua ni buka kamera. Cikgu Joha, boleh buka kamera boleh tak? Kerang tak. SPDR jangan lupa isi. SPDPR jangan lupa isi. Letak dekat cikgu punya reminder tu hari-hari. Dah isi. Isi kebelaan. Esok isi boleh tak? Dengan kehadiran murid sekali. Untuk esok boleh tak isi? Mana boleh. Minggu ni lah nak tutup kehadiran. Isi. Apa dia tu? Buka kamera. Okay. Nak buat Saya tak boleh buka kamera, awal-awal lagi dah warning tu, dah tak letak tanda seru dah tu. Sorry dah. Tak boleh lah. Asal dah buka tak keluar juga ni. Alah tak semua, tak penuh. Baru nampak muka Cikgu Joha. Dah terbaring? Alah, tak penuh. Nampak. Tak apalah, boleh lah. Syifa masuk pun boleh. Okay. Senyum. 1, 2, 3. Alright, dah. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Nina. Sama-sama. Terima kasih Nina. Sama-sama. Jaga diri Bye semua. Petang. Bye semua. Thank you Nina.
Alright. Terima kasih Cikgu Dina. Terima kasih banyak. Sama-sama. Nah, nanti papan hitam tu aku nak belajar. Apa Jamboard? Ramai tanya Yang tadi. papan hitam yang lain tu, Okay, Papan hitam. Okey. Boleh. Okay. Bye. Bye.